Hadis seterusnya, hadis yang ke-176. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahhar fa inna fis sahur barakah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkatanya dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tasahhar, hendaklah kamu bersahur. Karenanya di dalam sahur itu adanya berkat. Di dalam sahur itu berkat. Di dalam sahur itu berkat. Perkataan sahur ini sesuai dengan ayat Quran pun ada. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur orang mukmin beristighfar. Pada waktu sahur beristighfar. Mana sahur ni, waktu sahur ni sangatnya mustajab doa. Sangatnya eloknya untuk kita bertaubat. Dan pada waktu sahur juga adalah waktu yang mana untuk kita bersenang-senangan sementara. Yakni kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bersama dengan isteri dan sebagainya. Sebelum daripada masuknya subuh, masuknya fajar. Golongan ahli kitab, mereka tak sukanya bersahur. Mereka tidak sukanya bersahur. Mereka anggap bersahur ni macam biasa je lah. Kalau sahur tidak betul-betul puasa. Sebab apa? Ada makan. Tak sampai matlamat puasa yang sebenar. Kerana puasa yang sebenar mesti kena lapar sungguh. Jadi kalau makan, mana jadi tak lapar. Kena ingat, tujuan kita puasa bukan nak suruh lapar. Tujuan puasa bukan nak suruh lapar. Tujuan puasa jangan makan, jangan minum. Bukan nak suruh kita lapar. Sebab tu kalau saya ingat dulu kalau duduk di macam di Pakistan, kadang-kadang awal kita boleh buka puasa. Pukul 8 tu masih lagi baru sudah sahur. Pukul 8 tu subuh. Pukul 8 subuh. Kan? Pukul 6, pukul 5 lebih, pukul 6 tu dah berbuka pun. Kan? Dah buka puasa. Kan? Jadi waktu zuhur pun sekejap je, nak sampai waktu zuhur sekejap je. Waktu zuhur asar pun sekejap. Asar kepada maghrib lebih kurang sejam je. Asar ke maghrib tu lebih kurang sejam. Kan? Kalau tempat kita lama juga. 2 jam juga. Sini sejam je. Kan? Jadi puasa tu jadi sekejap. Saya dapat tahu kawan saya itu dia puasa di London. Dia puasa, dia kata pukul 3, pukul 4 tu dah buka puasa. Pukul 9 tu masih lagi dia duduk sahur. Dia masih duduk sahur. Jadi kalau dia tidur sekejap pun dia kata, mana sekejap sangatlah dia tu puasa. Kan? Mana tak terasa lah lapar, dahaga tu tak terasa. Lebih-lebih lagi musim sejuk. Tak terasanya lapar. Tak terasanya dahaga. Berbeza dengan musim panas. Saya biasa juga puasa di bulan bulan puasa musim panas di Pakistan. Itu sangat-sangat syadid lah. Dahaga sangat. Mana seolah-olah bila buka puasa tu kita minum air je. Minum air je. Lepas minum air tu dah kenyang dah. Boleh minum air pun dah puas hati dah. Saya ingat hari tu di Malaysia itu pun berapa Ramadan dulu pun ada time panas kan. Mana puasa tu pun mana banyak beli air je. Kalau di kedai bazar Ramadan pun banyak beli air je. Kan? Kerana kita duk fikir nak air je yang penting sekali kan. Jadi nak beritahu bukan nak suruh kita lapar, bukan nak suruh kita dahaga. Allah Ta'ala nak suruh kita berhenti makan, nak suruh kita berhenti minum, tangguh dulu makan, minum, apa semua sekali tu, sehinggalah maghrib. Sehinggalah maghrib. Itu saja Allah Ta'ala nak. Jadi sahur ni, sebab tu Nabi SAW kata berkat. Berkatnya jadi kita tak lapar. Ya, lapar tu lambatlah nak boleh lapar kalau kita bersahur. Tengah hari tak lapar lagi. Petang-petang sikit barulah rasa nak lapar. Sebab apa kita bersahur?
Kecuali orang tak bersahur. Dan bersahur dalam hadis ada beritahu, paling kurang pun kita minum air kosong. Seeloknya air kosong dengan buah tamar kan. Kurma lah. Mana ada kurma, ada air kosong pun dah cukup untuk kita bersahur. Mana kalau kita tak ada masak apa-apa pun, ada air kosong satu, lepas tu ada air kosong segelas, adanya buah tamar, buah kurma, maka tu pun dah mencukupi dah. Paling kurang pun kalau kita mengantuk sangat pun, makanlah sahur. Sebab ada orang tu dia kata, tak apa kita dah sahur dah awal-awal, jadi tak perlulah kita makan dah awal-awal. Itu tak panggil bersahur. Kalau pukul 12 tak panggil bersahur, pukul 2 tak panggil bersahur. Bersahur ni, waktu sahur adalah pada waktu akhir malam. Akhir malam tu dia panggil waktu sahur. Kena ingat. Mana kalau siapa-siapa pukul 3 dia makan dah, tak panggil waktu sahur. Mana waktu sahur tu adalah pada waktu yang betul-betul pada akhir malam. Bila sampai kepada akhir malam, itulah waktu yang sebenarnya bersahur. Mana sekiranya kita makan sebelum pada tu, tak dipanggilnya bersahur dan tak sampainya kepada martabat sunnah yang kita buat tu lah. Mana tak sampai kepada sunnah lagi lah, sunnah betul lagi lah. Kerana kita masih lagi tidak makan pada waktu sahur. Maka keberkatan lagi masa sahur ni, bila kita bangun, kita makan, dan makan kita pun tahu sikit-sikit sebanyak yang ada dalam Al-Quran ada. Paling kurang pun kita istighfar. Kalau kita malas nak solat pun kita boleh istighfar kan. Kita boleh memohon doa pada Allah Ta'ala pada waktu itu. Jadi berkatnya banyak pada waktu sahur. Mana siapa-siapa yang tak bangun sahur sangat-sangat rugi kan. Mana kalau sebelum ni kita tak bersahur, maka mulai hari ini kita kena mulai bersahur lah. Sebab tak tahu banyak mana dah kita tertinggalnya keberkatan sahur itu. Tak tahu banyak mana dah kita tertinggal nak istighfar pada waktu sahur itu. Tak tahu banyak mana. Kan? Dan tak tahu banyak mana yang kita sudah tak mendapat amalnya sunnah Nabi ini. Yang mana Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya bersahur. Dan seperti mana yang saya dah beritahu tadi, sahur adalah mesti pada waktu akhir malam. Akhir malam tu dipanggil sahur. Mana akhir malam lebih kurang setengah jam, sejam akhir lah, dekat dengan subuh tu dipanggil akhir malam. Maka waktu tu kita bersahur lah. Kalau sekarang ni, kalau di Selangor lebih kurang 5.40 ke berapa, 5.50 kan? 5.50 masuknya subuh. Maka kita sahur 5.30 ke ataupun 5 suku ke. Siap-siap makan pukul 5. Siap hidang makan pukul 5. Lepas tu makan semua sekali tu dalam pukul 5.30 ke 5.20 ke. Maka sempatlah kita betul-betul akhir pada waktu sahur. Sebab lagi lewat kita bersahur, lagi afdal. Lagi lewat kita bersahur, lagi afdalnya amalan kita. Supaya kita subuh tu pun kita tak lapar, pukul 10 pagi pun kita pergi kerja pun jadi kita tak lapar. Tengah hari pun lambat lagi lah kita nak rasa lapar kerana itu semua sekali kerana keberkatan sahur. Gitu. Dan ini juga nak mengelak berlakunya silap faham cara berpuasa. Sebab ada juga amalan yang dilakukan oleh setengah-setengah abid. Ni orang tempat lebay lah. Tempat kita mungkin tak ramai orang buat. Tapi ada setengah-setengah tempat yang lain yang mana sudah menjadi adat kebiasaan. Puasa bersambung. Puasa bersambung. Tadi kita cakap pasal solat bersambung, puasa bersambung, bulan Ramadan dengan Syaban bersambung kan. Ini pula hari itu bersambung. Yakni gini, contohnya dia puasa hari ini. Waktu berbuka puasa dia tak buka puasa. Dia terus je solat maghrib macam biasa, masih lagi tak makan, tak minum. Sampailah pada waktu sahur. Waktu sahur pun dia tak makan, tak minum, terus baliknya dia puasa. Tu dia puasa lagi.
Terus puasa lagi sampailah ke 2 hari, 3 hari, dia puasa. Dan ada yang buat tu lebih pada tu lah. Tapi biasa boleh buat dalam 2-3 hari lah kalau siapa-siapa yang kuat tu boleh buat lagi lah. Tapi Nabi SAW melarang perbuatan puasa wisal ini. Ini hanya perkhususan Nabi SAW saja, tidak boleh diamal. Bahkan Nabi berkata, kamu tidak tahu bahawasanya Allah Ta'ala bagi aku makan, bagi aku minum. Ya kamu nampak aku tak makan, tak minum, tapi Allah Ta'ala bagi aku makan, bagi aku minum. Jadi situ secara jelasnya daripada hadis tu, Allah Ta'ala bagi Nabi SAW makan dan minum. Ataupun rasa kenyang makan minum. Tak dahaga, tak lapar, itu kudrah yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang bagikan. Kepada Nabi SAW. Tapi itu hanya khusus untuk Nabi, bukan untuk yang selain daripada Nabi. Sebab itulah Nabi SAW larang. Ada sahabat nak buat juga, Nabi selepas pada tu, Nabi kata silakan nak buat sangat. Bila buat, tapi last kali Nabi SAW dia tu dengan sendirinya dia berhenti. Maka itu bentuknya Nabi SAW sangat mengingkarinya perbuatan itu. Kadang-kadang Nabi SAW kalau satu orang tu degil sangat, Nabi biar. Nak degil sangat, silakan. Rasa sendirilah. Orang lain tak dengar. Orang lain tak dengar, sila buat lah. Kadang-kadang bila kita larang, tak dengar, maka kadang-kadang kita buat, kita nak larang dia tu dengan cara suruh. Buatlah. Gitulah. Buatlah, silakan buat. Dan bila adanya perkataan-perkataan begitu, mana itu isyarat kepada pengharamannya puasa wisal. Pengharaman puasa wisal itu pun berlaku khilaf ulama, tapi saya ambil sini pendapat yang kuat lah, yang mengatakan haramnya puasa wisal. Maka hadis ini juga satu tamparan hebat kepada satu hujah lah juga kepada orang yang puasa wisal. Kalau siapa tu puasa wisal, maka dia tak dapatlah keberkatan sahur. Maka itu sudah tentunya bercanggah dengan sunnah Nabi. Kita beramal ni, kita amal dengan cara sunnah Nabi. Jangan kita amal ikut rasa ini lebih baik lagi. Itu Nabi buat, kita buat lebih daripada Nabi. Tidak. Sehingga Nabi SAW pernah kata, aku pun puasa, aku pun ada time tak puasa. Aku pun ada solat malam, ada ketika aku tidak solat malam. Ada ketika solat awal malam, akhir malam, tengah malam. Jadi Nabi SAW buat berbeza-beza gitu. Jadi Nabi juga ada masa dengan ahli keluarga dia, mana kena bagi-bagi masa. Bahkan Nabi SAW beritahu dalam hadis tu, aku juga bernikah. Aku juga bernikah. Sebab dia dengar ada sahabat tu kata dia tak nak menikah. Nabi ni berapa buat amal, kita ni setara mana amal maka kita kalau aku tak nak nikah. Aku tak nak nikah, aku nak puasa hari-hari, aku nak puasa. Tapi Nabi SAW darah. Ada satu orang tu dia kata aku hari-hari nak solat malam. Tak nak tidur pun malam. Semua malam tu aku nak solat malam. Jadi itu juga Nabi SAW mengingkarilah perbuatan itu. Sebab itulah siapa-siapa yang solat tarawih, siapa yang solat tarawih dengan imam, dalam riwayat hadis ada beritahu, bila dia habis solat dengan imam itu, sampai kepada penghabisan, maka dia umpama solat seluruh malam. Mana kalau siapa-siapa tak solat dah lagi pun, tak ada masalah dah, kerana dia sudah melakukan amalan solat seluruh malam dah. Maka sebab tu penting jugalah kalau kita solat secara berjemaah ketika tarawih. Sebab di kalangan ulama juga dia bahas apa yang paling utama, solat tarawih berjemaah ke ataupun solat tarawih sorang. Tapi solat tarawih berjemaah ada yang diriwayatkan. Mana sunnahnya solat tarawih itu secara berjemaah, dan berjemaah itu kena ingat berjemaah disertakan dengan solat witir. Siapa-siapa solat dengan imam, jangan pula time witir tu dia berhenti. Witir tu dia kata tak apalah, aku nak tambah lagi solat. Jadi aku tak nak solat lagi lah, aku tak solat lagi lah witir bersama dengan imam. Rugilah dia. Kalau dia solat witir bersama dengan imam, maka dia akan mendapatnya pahala
seperti mana solat seluruh malam. Jadi Allah Ta'ala ajar, cara sunnah Nabi ni dia ajar benda yang senang untuk kita amal. Jangan kita ambil yang jalan yang susah. Jalan yang susah kita kena solat sendiri sampailah cerah, kan? Sampailah cerah subuh. Tapi ini tak perlu. Kita hanya solat bersama dengan imam, habis semua sekali dengan imam, sekali dengan witir apa semua sekali, maka kita sudah mendapatnya pahala seluruh malam. Kalaulah rajin juga, ada masa rasa nak solat lagi lah, rasa tak puas hati lagi nak solat. Sebab dalam bulan puasa ni kita rasa nak banyak lagi kan solat. Tak mengapa, boleh je dia nak solat. Dia boleh je nak solat walaupun dia sudah melakukan solat witir. Tetapi kena ingat, selepas pada tu dia tak boleh dah melakukan solat witir lagi. Ginilah umpama. Kalau dia solatnya 20 rakaat dah, campur 23 rakaat bersama dengan imam, ataupun 8 rakaat, kemudian sambung witir jadi 11 rakaat, ataupun sampai 10 rakaat sambung jadi 13 rakaat, atau kira lah berapa rakaat pun. Kemudian selepas pada habis dengan imam tu, dekat waktu sahur ke apa ke, dia pun nak tambah lagi solat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, tanpa had. Tak kira lah berapa banyak mana pun dia nak solat. Boleh je, tak ada masalah. Tapi janganlah dia solat witir. Kalau dia solat witir, bilangan dia akan jadi cukup. Kerana tadi dah dia solat 23. Kalau dia tambah lagi 3, makna dia sudah jadi 26 rakaat. Bila 26 rakaat, maka sudah jadi genapnya rakaat dia. Maka kalau dia nak buat juga, dia kena tambah 2. Jangan tambah witir. Jangan tambah witir. Kalau dia tambah witir dalam satu malam, maka dia sudah jadi tak ada witir. Dia tidak melakukan witir. Sebab kalau dia tambah lagi, dia solat witir sekali lagi, 3 rakaat, ataupun 1 rakaat, 5 rakaat ke 7 rakaat ke dia buat, maka menyebabkan jadi sempurnanya, genapnya bilangan solat-solat yang dia sudah lakukan sebelum pada ni. Maka sebab itulah Nabi SAW memberitahu, tidak ada 2 kali witir. Tidak ada 2 kali witir, hanya 1 kali witir sahaja. Itu panduan lah bagi siapa-siapa yang masih lagi nak melakukan solat-solat tambahan. Sebab kita boleh juga buat solat-solat tambahan ni tak apa. Sebab ada orang tanya, nak buat lagi 10 ke? Nak buat? Silakanlah nak buat 10 ke 20 ke. Zaman Imam Malik dulu pun diriwayatkan, dikatakan sampai 40 rakaat. Mana bukannya sampai 20 rakaat. Sekarang ni kan ramai yang buatnya, setiap masjid, tak kira lah Masjidil Haram ke di Malaysia apa pun, biasa dibuat 20 rakaat, kan. Jadi kalau dulu ada je orang yang buat 40 rakaat, ada juga yang buat lebih daripada itu. Yang buat lebih daripada itu pun ada. Jadi yang nak buat lebih silakanlah, tak ada masalah. Sebab bulan Ramadan ni sebenarnya kita kena banyakkan sujud pada waktu malam hari. Kena banyaknya qiyamul lail lah maknanya. Sebab tu kalau kita selepas pada kita belajar hari ni ke, kadang-kadang kalau kita rasa okey, lepas pada ni nak solat pula, tadi solat tarawih dah, nak solat dulu 2 rakaat ke apa, tak ada masalah. Ataupun selepas bangun sahur sikit lagi nak solat pula 2 rakaat ke, 2 rakaat lagi ke, tambahan, boleh je. Cuma jangan buat bilangan yang witir, bilangan yang ganjil. Itu je. Jadi bilangan ganjil ni 1 ke, 3 ke, 5 ke, 7 ke, itu jangan. Kan? Kerana sekiranya kita buat, kita akan jadi genapnya bilangan. Dan Nabi SAW larang juga kita buat witir 2 kali dalam satu malam. 1 kali saja. Hadis yang seterusnya, habis itu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anhuma lah, dua-dua ni sahabat Nabi. Qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid, kam kana bainal adhan wa sahur? Qala qadru 50 ayah. Daripada Anas bin Malik, daripada Zaid bin Thabit. Dua-dua ni sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi kecil, satu besar lah. Dia kata, kami ni, mana sahabat-sahabat lah, bersahur bersama dengan Nabi, pernah. Bersahur dengan Nabi. Bersahur dengan Rasulullah SAW. Kemudian, qama ila shalah. Nabi pun bangun pergi solat. Solat situ, solat subuh. Qala Anas, katanya Anas.
qultu li Zaid, aku pun katalah kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa lama masa antara azan subuh dengan sahur? Berapa lama masa? Qala, katanya dia, qadar 50 ayah. Azan yang situ dimaksudkan situ iqamah lah. Azan di sini iqamah. Iaitu kadar dia 50 ayat. Mana kadar 50 ayat, 50 ayat lebih kurang 50 saat, 100 saat, lebih kurang 100 saat. Okay. Lebih kurang 100 saat. Lebih kurang 100 saat. Ataupun kita ambil lah lebih kurang 2 minit lebih ataupun 2-3 minit lah. 2-3 minitnya 50 ayat. Itu kadar yang agak-agak. Kadar bacaan 50 ayat bukan bacaan yang perlahan, bukan bacaan yang terlalu cepat. Mana kadar lebih kurang 50 ayat. Kalau siapa baca ayat Quran itu 50 ayat, dah orang sedang solat. Orang nak solat subuh. Jadi sini, hadis ini secara jelasnya nak beritahu, waktu sahur tu sangat-sangat lewat. Lewat dekatnya dengan waktu subuh. Dan subuh itu juga daripada hadis ni, dalilnya, sini juga nak beritahu bulan Ramadan, Nabi SAW solat terus awal waktu. Solat terus awal waktu. Tapi tidaklah menafikan adanya solat sunat fajar. Ada solat sunat fajar, masih lagi ada solat sunat fajar. Cuma kena ingat, solat sunat fajar dilakukan secara ringan saja. Sebab tak ada pun hadis Nabi SAW melakukan solat sunat fajar yang panjang. Tak ada. Nabi lakukan secara ringan saja. Sehingga Aisyah pernah berkata, seakan-akan Nabi tak baca Fatihah. Itu cepat tu. Mana solat tu, satu rakaat tu seolah-olah tak baca Fatihah. Dalam riwayat lain ada beritahu, itu sahabat lain pula beritahu lebih kurang Fatihah, kuliah, Fatihah, Qul-Huwallah. Mana cepatlah Nabi solat. Mana riwayat tu menguatkan lagi bahawasanya Nabi SAW solat tu cepat. Seolah-olah tak hanya baca Fatihah saja. Dalam riwayat kata seolah-olah tak baca Fatihah. Mana tak baca Fatihah ni seolah-olah cepatlah. Baca Fatihah pun cepat. Mana nak beritahu solat tu betul-betul ringan. Mana sekejap je lah kalau solat tu lebih kurang berapa minit je lah. Seminit, 2 minit gitu je lah solat. Jadi cepatlah. Mana waktu masuk subuh terus solat sunat fajar, terus solat subuh. Mana itu kadar yang cepat. Jadi ini lebih kurangnya masa antara sahur dan juga iqamah. Lebih kurang di 50 ayat. 50 ayat lebih kurang tadilah seperti yang saya beritahu tadi, lebih kurang 3 minit lah kita kata. Jadi atau baca cepat dan lambat lah. Kalau lambat lagi mungkin 5 minit. Kalau lambat lagi, panjang lagi kita tarik, mungkin dah sampai 10 minit. Kan? Tapi tak 10 minit ni boleh baca, sebab saya ni kita belajar tahfiz. Jadi 10 minit ni boleh setengah juzuk. Kan? 10 minit ni setengah juzuk dah Al-Quran kita boleh baca. Kalau 20 minit dah habis dah 1 juzuk Al-Quran. Jadi 20 minit 1 juzuk Al-Quran. Kalau lambat-lambat pun kita baca pun, kalau ada sangkut-sangkut pun setengah jam. Kan? Tapi biasanya 20 minit, 25 minit. Saya tengok anggaran lebih kurang 20 minit, 25 minit. Sebab kadang-kadang kalau pelajar-pelajar saya, kalau baca lebih daripada tu, saya boleh agak ada dia baca banyak sangkut. Kita boleh agak dah. Dia baca ni sangkut banyak ni, sebab tu baca tu lebih daripada 30 minit. Sebab 30 minit tu kerana jadi lah, ada gitu. Jadi yang tu lah jadi panjang. Jadi kalau dia baca tu lancar tanpa sangkut apa semua sekali, tu biasa dalam 20-25 minit. Jadi 50 ayat mana sampai setengah juzuk. 50 ayat tak sampai setengah juzuk. Kan? 50 ayat kalau setengahnya surah tu lebih kurang 2 muka surat je, lebih kurang 2 muka surat. Ataupun 2 muka surat setengah. 2, 3, 1, 2,
lebih kurang 3 muka. Lebih kurang 3 muka surat. Lebih kurang 3 muka surat. 3 muka surat ni berapa minit yang kita boleh baca. Mana sekejap je lah. Lebih kurang 50 ayat ni sangat-sangat sekejap. Sebab tu saya beritahu tadi lebih kurang 3 minit gitu je baca. Kalau lama-lama pun mungkinlah 5 minit, 6 minit. Jadi nak beritahu bukan ni agak-agak je 50 ayat. Cuma nak beritahunya cepatnya Nabi SAW solat satu. Satu lagi sahur tu betul-betulnya pada akhir waktu. Ini bertentangan lah di tempat kita. Ditetapkan 10 minit tu tak boleh dah makan minum. Kerana untuk perwaspadaan. Itu sebenarnya hukum dari segi perwaspadaan. Tapi hukum yang sebenarnya waktu imsak tu boleh je kita makan. Boleh je kita minum. Selagi mana tidak azan. Bila azan, kita kena berhenti terus daripada makan dan juga minum. Sebab masa tu kita sudah sampai pada waktu yang akhir. Maka masa tu kita kena tinggal lah. Makan, minum, apa semua kali kita kena tinggalkan. Sekiranya kita makan, maka batal. Itu pendapat jumhur lah. Siapa makan juga, azan telan juga, makan juga, maka tu batal. Minum air pun telan juga, maka tu batal. Itu pendapat jumhur ulama. Cuma ada yang sebahagian lagi kata tak apa. Tak apa tu atas rasa sekiranya sebab waktu takwim ni biasanya waktu yang betul agak. Dia bukan waktu yang tepat sebenarnya, dia itu agak-agak saja. Biasa lebih alah ke awal lah yang jenis takwim ni. Jadi kira-kiranya subuh sebenar tu wallahualam tak tahu lagi. Jadi tak tahu lagi. Maka kalau ketika azan masih lagi azan tu makan minum, dianggapnya sah lagi. Tetapi pendapat ni sangat-sangat lemah lah kerana akan berselisih dengan orang lain. Selisih dengan orang lain yang ramai lah. Dan kalau kita nak buat hari-hari pun benda tu rasa tak sedap lah. Sebab benda tu termasuk dalam perkara khilaf kan. Termasuk dalam traffic jam lah orang panggil. Takkan hari-hari kita nak masuk traffic jam kan. Jadi seolah-olah situ kita selalunya masuk dalam jalan yang traffic jam lah. Yang jam duduk serabut otak lah kita hari-harinya. Duduk fikir khilaf ni, betul ke tak betul, betul ke tak betul aku buat ni. Jadi untuk elak benda tu kita cari jalan yang tak jam. Jalan yang tak jam, jalan yang memang kalau azan, jangan makan, jangan minum, jangan jima apa semua sekali, kena berhenti semua sekali. Jadi masa tu sudah hanya kita dalam keadaan berpuasa. Masa tu kita sudah dalam keadaan berpuasa, tidak boleh dah lagi kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi waktu imsak ini adalah waktu terbitnya fajar. Bukannya pada waktu 10 minit sebelum daripada terbit fajar. Kena ingat. Itu je. Sebab tu dalam ayat Quran ada beritahu, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Aswad minal fajr. Itu hendaklah kamu makan, bolehnya kamu makan dan bolehnya kamu minum. Sehingga jelasnya buat kamu benang putih daripada benang hitam, yakni fajar. Yakni fajar. Itu cahaya fajar yang jelas. Yang kamu dapat tahu tu adalah fajar yang jelas. Kalau kamu tengok tu hanya yang jarum saja tu, yang macam tali itu saja, itu masih lagi tidaknya fajar, masih lagi boleh makan dan minum, dan ini adalah lafaz Al-Quran. Maka sebab tu waktu imsak itu sekiranya dikatakan makruh ke, dikatakan haram ke, ataupun tak sahnya puasa, itu bertentangan dengan Al-Quran tadi. Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis yang kita baca ni lah, yang mana Nabi SAW bersahur betul-betulnya pada waktu akhir. Cuma ulama bagi jawapan juga. Dia kadang-kadang dia tak puas hati. Dia akan jawab, kita sebenarnya kali untuk berwaspada, tak nak dia ni jadi masa ni lah nak makan, nak minum, akibat dia jadi tergelincir masuk ke dalam apa nama ni, jadi makan minum lah. Kan? Jadi untuk elak benda tu, dia kata sebab itulah dia buat masa 10 minit barulah 10 minit nak dekat itu pun barulah 10 minit akhir tu dia kena berhenti lah. Jadi cara gitu sebenarnya kali bertentangan. Kalau nak buat yang waktu sahur, kenapa tak nak buat pada waktu berbuka? Kan?
Kalau nak buat pada waktu sahur, buat jugalah pada waktu berbuka. Contohnya berbuka dah masuk dah 7, apa hari ni? 7.20. Okey, awak buka puasa 7.30 lah. 10 minit selepas pada tu. Sebab apa? Berwaspada. Okey. Nak buat berwaspada. Kita kena buat berwaspada lebih lagi lah kalau untuk waktu berbuka ni. Takutnya kita pergi makan tu, waktu tu adalah waktu yang masih lagi orang tak masuknya maghrib. Jadi untuknya perwaspadaan, kita anjakkan laginya masa 5 minit ataupun 10 minit seperti mana yang kita buat pada waktu sahur. 10 minit sebelum azan tu kita kena berhenti dah makan. Maka yang ni pula 10 minit selepas azan baru kita boleh makan. Gitu ke? Tidak. Maka kalau kata sahur saja ini, jadi daripada hadis ini, sambungan sikit lagi, itu waktu isyak terbitnya fajar. Okey, mana kesimpulannya 3 perkara. Itu afdalnya mengakhirkan sahur sebelum daripada fajar dan segeranya melakukan solat subuh setelah daripada bersahur, mana tidak ditangguhkan lama. Dan waktu imsak yang sebenar adalah terbitnya fajar. Maka sekiranya ada orang yang menafikan, maka sebab tu kadang-kadang ada orang tanya saya kata ginilah, kalau kamu nak buat juga imsak tu, kamu buat jugalah yang 7.20 tu, buatlah ke 7.30 lah. Jangan buka puasa lagi masa tu. Sebab tu menjadi waktu ihtiyat. Jadi sebab tu dalam perkara ini kita kena tinggalkan yang ditulis dalam takwim tu yang kata imsak tu, jangan berhenti lagi makan minum. Masih lagi bolehnya